Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan nisbah dan kadaran. Kita lihat dulu standard pembelajaran. Okey. Pada akhir proses pembelajaran, murid akan dapat mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A kepada B atau A per B yang melibatkan nisbah bahagian kepada bahagian, bahagian kepada keseluruhan dan keseluruhan kepada bahagian. Baiklah, sekarang jom kita lihat contoh soalan. Okey. Berdasarkan gambar, kita dapat lihat, bunga ros ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kuntung bunga ros. Baiklah, sekarang kita lihat lagi bunga matahari. Bunga matahari ada 1, 2. Bunga matahari ada 2 kuntung. Kita lihat soalan A. Nisbah bunga ros kepada bunga matahari ialah 5 kepada 2. Ialah 5 kepada 2. Kerana bunga ros ada 5, bunga matahari ada 2 kuntum. Jadi, nisbah 5 kepada 2 ditulis sebagai 5 titik bertindih 2. Ini adalah cara penulisan nisbah dalam angka. Kalau dalam perkataan kita tulis 5 kepada 2. Titik bertindih tu kita sebut kepada. Ini adalah cara penulisan nisbah. Ingat ya murid-murid, cara penulisan nisbah kamu kena tulis apa yang soalan tu minta. Kalau ikut soalan ni, dia minta bunga ros dahulu, kemudian kepada. Kepada tu kita buat titik bertindih bunga matahari. Jadi, untuk angka yang pertama 5 tu mewakili bunga ros, manakala angka 2 tu mewakili bunga matahari. Jadi, kita tulis nisbah 5 kepada 2. Seterusnya, kita lihat lagi soalan B. Nisbah bilangan bunga matahari kepada bunga ros. Dia terbalik. Tadi dia minta bunga ros kepada bunga matahari. Sekarang ni dia minta bunga matahari kepada bunga ros. Tadi bunga matahari ada 2 kuntum. Bunga ros ada 5 kuntum. Jadi kita tulis dalam perkataan nisbah 2 kepada 5. Ini adalah cara penulisan nisbah dalam perkataan. Kemudian penulisan nisbah dalam bentuk angka kita tulis 2 kepada 5. Baiklah, seterusnya kita lihat lagi soalan C. Nisbah bilangan bunga ros kepada keseluruhan bunga ialah bunga ros kepada keseluruhan bunga. Untuk tahu keseluruhan bunga, kita perlu kira lah satu ataupun kita tambah tadi. Bunga ros ada 5. Kemudian bunga matahari ada 2. Jadi, keseluruhan bunga adalah 7. Ataupun kita boleh bilang lah, keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kita buat 2 kuntung bunga matahari tambah dengan 5 kuntung bunga ros, kita akan dapat 7. Jadi keseluruhan bunga adalah 7. Jadi kita tulis dia dalam perkataan nisbah 5 kepada 7. 5 kepada 7. 5 itu bilangan bunga ros. 7 itu mewakili bilangan keseluruhan bunga. Jadi kita tulis dalam bentuk angkanya 5 kepada 7.
Baiklah, sekarang kita lihat lagi soalan D. Nisbah bilangan keseluruhan bunga. Okey, keseluruhan bunga kita dah tahu tadi kepada bunga matahari. Keseluruhan bunga tadi adalah 7. Kepada bunga matahari ada 2 kuntum. Jadi kita tulis dalam bentuk perkataannya nisbah 7 kepada 2. Ni kalau tulis dalam perkataan. Kalau tulis dalam angka, kita tulis 7 titik bertindih 2. Baiklah, sekarang kita lihat lagi contoh soalan. Okey, dekat sini ada gambar. Ada 2 orang murid, iaitu namanya Afiq dan juga Felicia. Okey, Afiq tingginya adalah 1.5 meter. Kemudian Felicia tingginya adalah 130 cm. Okey, soalan A. Soalan A ni cikgu salah tulis ni. A, kemudian ni soalan B. Okey, soalan A, dia minta nisbah tinggi Afiq kepada tinggi Felicia. Okey, tinggi Afiq kepada tinggi Felicia. Baiklah, sekarang kalau kita nak tulis nisbah, yang pertama kita perlu tahu nilai dia, dan untuk soalan yang mempunyai unit, okey, kita perlu lihat unit dia tu dia mesti sama. Untuk situasi ini, unit, okey, tinggi Afiq dia bagi dalam meter. Manakala tinggi Felicia dia bagi dalam sentimeter. Jadi unit kat sini tidak sama. Untuk kita menulis nisbah, unit tu mesti dalam dia mesti unit yang sama. Jadi macam mana cara kita nak buat soalan A ni? Yang pertama, kita perlu tukar dulu unit. Sama ada kedua-duanya dalam meter atau kedua-duanya dalam cm. Okey. Kita tukar dulu unit ni supaya dia sama. Okey, kita tukar unit Afiq tu lah. Kita buat kedua-dua ni dalam unit cm. Jadi kita tukar dulu, kita buat rumah. Okey, Afiq tinggi dia dalam meter. Okey, meter cm, kita buat rumah. Okey, meter cm ada 2 bilik kan. Okey, kemudian kita letak titik di sini. Kita letak titik. Okey, jadi kita tulis 1. Okey, ni perpuluhan 5. Jadi perlu tambah 1 sifar di belakang. Okey, jadi kalau dalam cm, kita perlu salin saja nombor tu. Jadi tinggi Afiq dalam sentimeter adalah 150 cm. Kemudian Felicia tu memang dalam cm lah. Okey, jadi macam mana cara nak tulis dia? Kita dah tahu dah yang Afiq dalam cm, yang Felicia pun dah ada dalam cm. Unit dia sudah sama. Jadi kita tulis 150 kepada Felicia tadi 130. Kita tulis. Untuk soalan yang ada unit, kita tidak perlu tulis unit cm di belakang. Penulisan nisbah, okey, tak perlu ada unit. Okey, jangan tulis unit. Kita hanya tulis nombor sahaja. Baiklah, sekarang kita lihat lagi soalan B. Okey, nisbah jisim Felicia kepada jisim Afiq. Okey, terbalik ya. Tadi Afiq kepada Felicia, sekarang Felicia kepada Afiq. Okey, Felicia 130 cm. Okey, kita tak perlu tulislah cm tu, kita tulis 130 saja. Kemudian Afiq 150. Okey, ingat cara penulisan nisbah mesti ada titik bertindih. Dia tak ada koma, dia tak ada kurungan. Baiklah, seterusnya kita lihat lagi soalan C. Okey, nisbah tinggi Afiq kepada jumlah tinggi mereka berdua. Afiq kepada jumlah tinggi mereka berdua. Afiq tadi 150 cm. Kemudian
jumlah tinggi mereka. Kita tak tahu lagi kan jumlah tinggi tu macam mana cara nak buat. Kita perlu tambah 150 cm tambah dengan 130 cm. Kita tambahlah cm. Kat sini sifar 82. Jadi jumlah tinggi mereka adalah 280. Jadi kita tulis tinggi Afiq tadi berapa? 150 titik bertindih. Okey. Titik bertindih 280. Tak perlu tulis unit. Ingat tak perlu tulis unit. Okey, jadi ini adalah jawapannya. Seterusnya soalan D, nisbah jumlah tinggi mereka berdua kepada tinggi Felicia. Jumlah tinggi mereka berdua. Kita dah kira tadi kan, jumlah tinggi mereka berdua adalah 280. Titik bertindih Felicia, tinggi Felicia 130. Okey, jadi itu adalah jawapannya. 280 kepada 130. Jadi penulisan nisbah senang saja. Kita tulis titik bertindih. Dan kalau dalam perkataannya kita sebut 280 kepada 130. Tu kalau dalam perkataan lah. Kalau dalam angka, cara penulisan dia macam ni. Dan untuk penulisan nisbah, kita juga boleh tulis dia dalam bentuk pecahan. Sekiranya soalan tu minta kita tulis nisbah dalam bentuk pecahan, baru kita tulis dia dalam bentuk pecahan. Okey, kalau nisbah ni 150 kepada 280, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan 150 per 280. Ni kalau dalam bentuk pecahan lah. Kalau dia minta nisbah dalam bentuk pecahan. Okey, kemudian soalan D ni kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 280 per 130. Kalau soalan tu dia tak minta dalam pecahan, kita tulis macam ni sajalah. Kita buat titik bertindih. Kalau dia minta dalam pecahan, nisbah dalam bentuk pecahan, kita tulis macam ni lah. Dia ada per. Okey, dan ingat untuk tulis nisbah, dia tak ada unit. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu dapat ingat. Okey, dan faham. Kalau kurang faham boleh ulang balik video. Okey, selamat belajar dan terima kasih.